Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Munyatul Musalli, muka surat 9, kitab Jawi, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan sunat sembahyang, dan sunat sembahyang ab'ad itu, yakni sunat ab'ad tu yang dijabarkan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ni kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, di mana pada kali ini pengarang kita mendatangkan pula berkaitan dengan hak sunat di dalam sembahyang, yang mana dulunya kita telah bicara berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang dan juga syarat-syarat sembahyang. Manakala telah pun kita bicara berkaitan dengan syarat-syarat sembahyang dan rukun-rukun sembahyang, lalu tu nak bicara pula hak sunat-sunat di dalam sembahyang. Kerana sembahyang ni, diri sembahyang hak kita buat tu ada rukun, ada hak sunat. Hak rukun 13 telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Pada kali ni pula nak caranya pula, nak bicaranya pula berkaitan dengan hak sunat pula. Yang mana hak sunat ni terbahagi pada dua. Hak sunat tu terbahagi pada dua. Yang pertamanya sunat ab'ad, yang keduanya nama sunat hai'ah. Sunat hai'ah, itulah nama sembahyang. Ada rukun, ada sunat. Rukun bicara dah, hak ni hak sunat. Sunat tu pula terbahagi pada dua, sunat ab'ad dan juga sunat hai'ah. Ni sunat ab'ad. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat sembahyang, hak sunat-sunat di sembahyang tu, mana sunat ab'ad itu ialah hak sunat ab'ad itu. Nak cara hak sunat ab'ad ni,
Apa tu sunat aba'at? Yakni sunat aba'at ni ialah yang dijabarkan, yang ditepek, yang ditempelkan, yang ditampalkan, yakni perkara-perkara yang mana kalau kita tinggal dia sunat kita jabar, sunat kita tepek, sunat kita tampal. Tampal dengan apa? Dengan sujud sahwi. Itulah nama sunat aba'at. Sunat aba'at ni maknanya boleh kita buat dobit di tepi, maknanya ialah tiap-tiap perkara yang mana perkara ni kelakuan hak dalam sembahyang ni dia dituntut kuat untuk kita buat. Kelakuan hak di dalam sembahyang hak dituntut kuat supaya kita buat dia. Mana kalau kita tinggal perkara tersebut, kelakuan tersebut, sunat di kitanya untuk tepek dia, tampal dia, jabar dia dengan sujud sahwi. Itulah nama dia sunat aba'at. Itu nama sunat aba'at. Jadi sunat aba'at ni ialah kelakuan hak dituntut kuat kita buat. Mana kalau tinggal dia sunat dijabar, sunat ditampal, sunat ditepek pula di akhir nanti dengan sujud sahwi. Tu panggil sunat aba'at. Tu panggil sunat aba'at. Sama ada maknanya kita jabar kalau kita lupa dia ataupun kita tinggal dia dengan sujud sahwi tu. Sama ada sembahyang fardu kah? Tak kira. Ataupun sembahyang sunat kah? Tak kira maknanya. Asal tinggal kelakuan tersebut, tinggal benda tersebut, hak mana dituntut kuat supaya kita buat dia, supaya kita laksana dia. Tiba-tiba tak ingat ataupun tiba-tiba sengaja tinggal, tak kira. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sunat kita jabar dia, sunat kita jabar dia, tepek dia dengan sujud sahwi. Sunat. Inilah hak orang tua kata kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi tu yakni sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, sembahyang kita tu tak sempurna. Ada cari. Misal kalau pakai baju kan ada lompong sikit, tembuh sikit, tak sempurna mana. Jadi boleh pakai baju, tapi gelonggu sikit weh. Maknanya tak sempurna mana. Tu kena sujud sahwi dengan makna sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi macam mana sembahyang? Tak ada apa. Tak ada apa, cuma tak sempurna. Kerana apa? Sunat. Cara dah tadi sunat, cuma istilah orang-orang tua kita guna kena sujud sahwi. Biar faham, kena sujud sahwi tu yakni sunat, bukan wajib, tidak. Ini panggil sunat aba'at. Tu panggil sunat aba'at. Banyak lagi perkara-perkara hak mana kalau kita laksana dia sunat sujud sahwi, banyak lagi. Ada 2, 3, 4, 5 perkara semuanya. Yang tu insya-Allah lagi akan datang. Mungkin adalah dalam kitab ni ataupun tak ada. Hak tu kena tengok di kitab lain. Ni hak berkaitan dengan sunat aba'at saja dia nak cerita. Lalu tu sunat aba'at tulah takrif dia. Lalu tu sunat aba'at tu 8 perkara. Tu khabar bagi kata sunat aba'at. Sunat aba'at tu ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Mana yang pertamanya hak kategori sunat aba'at ni, manakala ni ialah sunat aba'at, hak lain daripada tu retilah kepada kita, fahamlah kepada kita yang ialah sunat hai'ah. Lain daripada sunat aba'at, lain daripada rukun hak telah kita belajar, faham pada kita lain daripada tu, maknanya ialah sunat hai'ah.
13 rukun capur tambah 8 hak sunat abad. Lain daripada tu nama sunat hai'ah. Lagi akan datang sunat hai'ah. Ni sunat abad dulu. Mana 8 perkara daripada sunat abad tu? Pertama daripada 8 perkara, yang pertamanya daripada 8 perkara hak masuk dalam kata sunat abad, sunat hak tutup kuat kita buat dia sekira-kira tinggal sunat kita tepek pula dengan sujud sahwi. Pertamanya tasyahud awal. Yang pertamanya tasyahud awal, yakni baca tasyahud awal tu. Mana baca tasyahud awal? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Hingga mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ, hingga kat situ tu nama dia tasyahud awal. Nama tasyahud awal ataupun tahiyyat awal. Baca tahiyat awal. Itu sunat abad. Tiba-tibanya tinggal, tak buat, terlupa, tak kira terlupa ke, tak buat ke, ataupun maknanya kita duk syok ke. Tadi tahiyat awal baca ke tak, tak kira. 3 perkara. Sama ada sengaja tinggal, ataupun terlupa, ataupun syok. Tadi buat kodok. Itu panggil syok, taradud, gi mari. Tak kira. 3 perkara tadi. Lalu tu tak laksana dia, tak laksana dengan makna 3 tadi. Syok ataupun sengaja, ataupun maknanya apa satu lagi tadi, terlupa. Sunat kita tepek dia nanti dengan sujud sahwi. Sunat kita tepek tanpa gati dia pula dengan sujud sahwi. Tu panggil sunat abad. 3 perkara tadi dalam sembahyang. Yang pertama rukun tadi. Rukun ni tak dapat tidak kena buat. Tu panggil rukun. Hak 13. Maknanya hak telah kita belajar hak nama rukun. Tak dapat tidak kena buat. Tak buat dia wajib ulang. Wajib ulang. Tidak, tak sah sembahyang tadi. Tak jadi sembahyang tadi. Itu nama rukun. Adapun sunat abad, tak buat dia sunat sujud sahwi. Gitu. Adapun lagi akan datang sunat hai'ah, tak buat dia, tak sunat sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, bawa pada batal. Pula. Itu hak sunat hai'ah. Ini sunat abad. Itu tasyahud awal. Itu tasyahud awal. Ni ada dalil lah ni. Bukan saja-sajalah kelakuan sembahyang kita tu semua ada dalil. Dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil belaka. Di antaranya dalil hak dalam bab tasyahud awal ni maknanya satu kali. Maknanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama min rak'ataini min az-zuhri wa lam yajlis. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada 2 rakaat di sembahyang zuhur. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bangkit daripada 2 rakaat sembahyang zuhur tu, Nabi tak duduk. Nabi tak duduk. Lalu tu falamma qada salatahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajadataini qabla salam summa salam. Lalu tu manakala Nabi terus bangun, tak duduk, yakni tak duduk bagi tahiyat awal, lepas daripada nak selesai daripada sembahyang nanti, sebelum daripada salam, Nabi pun takbir Allahu Akbar, hal keadaan Nabi duduk. Nabi takbir, hal keadaan Nabi duduklah. Lalu tu Nabi pun sujud 2 kali sebelum daripada beri salam. Lepas daripada tu baru Nabi beri salam. Tu dalil menunjukkan tasyahud awal ni
ialah sunat ab'ad. Kerana apa? Nabi tak ulang hak Nabi tinggal tadi tu. Tapi Nabi tepek, Nabi buat, Nabi ganti dengan sujud sahwi 2 kali selesai daripada baca tasyahud akhir sebelum daripada Nabi beri salam. Itulah maknanya ulama pun kata, maknanya di mazhab kita ialah tasyahud awal ni sunat ab'ad. Hukumnya sunat gitu. Itu dalil dia. Itu yang pertama sunat apa ni tasyahud awal. Dan kedua daripada sunat ab'ad. Yang keduanya ialah duduk bagi tasyahud awal. Diri duduk tu. Tadi hak pertama baca tasyahud awal. Yang kedua ni pula diri kita duduk tu. Duduk pada tasyahud awal tu. Tu ialah sunat ab'ad suku. Suku, kira suku. Baca. Diri duduk tu pula ialah maknanya tasyahud awal. Apa ni? Ialah maknanya sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Yang ketiga. Dan ketiga daripada sunat ab'ad, membaca kunut. Yakni membaca oleh seseorang akan kunut. Yang ketiga, baca kunut. Ni baca kunut ni pun ada dalil ni di mazhab kita Imam Syafi'i. Yang mana Nabi SAW dalilnya, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Yang bermaksud senantiasalah Rasulullah SAW berkunut pada sembahyang subuh hingga Nabi wafat. Nabi melazimi. Maknanya senantiasa Nabi itu berkunut setelah di sembahyang subuh hinggalah Nabi wafat. Berdasarkan hadis ni di kita mazhab Imam Syafi'i sunat baca kunut di subuh. Sunat apa? Sunat ab'ad. Sungguh pun ada di mazhab lain tak sunat. Itu mazhab lain. Di mazhab kita tak. Mazhab kita ialah kunut tu sunat. Sunat apa tu? Sunat ab'ad. Tinggal dia sunat sujud sahwi. Sama ada sengaja ataupun lupa ataupun syak, tak kira, tak buat dia. Sunat sujud sahwi. Tu sunat yang ketiga daripada jumlah sunat ab'ad. Itu yang tiga. Keempat, berdiri baginya bagi kunut. Yang keempatnya berdiri baginya bagi kunut, yakni diri kita duduk berdiri itulah. Lepas daripada kita rokok, sami Allahu liman hamidah. Diri tu tepat kita baca kunut. Lalu tu diri berdiri tu nama dia juga sunat ab'ad. Masuk dalam kategori sunat ab'ad. Dan kelima, tu yang keempat. Yang kelima, dan kelima membaca selawat. Kita baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat tu bila kemudian daripada tasyahud, yakni selepas daripada tasyahud awal. Maksud situ tasyahud awal. Tu sunat ab'ad. Baca selawat atas Nabi bila selepas daripada maknanya kita baca tasyahud awal. Kemudian daripada tasyahud, yakni kemudian daripada membaca tasyahud awal gitu. Takdir begitulah. Tu kerana baca selawat di tasyahud akhir, hak tu rukun. Mengaji dah hak gitu. Rukun hak tu. Lepas daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas daripada tu Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Jadi selawat di tasyahud akhir
Hak tu rukun. Rukun tak dapat tidak tu. Tak baca selawat ke atas Nabi tak sah. Rukun qauli. Adapun hak ni sunat abad ni, baca selawat di tasyahud awal. Di tasyahud awal. Selepas daripada kita baca tasyahud awal, maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Tu panggil sunat abad. Tu sunat abad. Bagi betul, bagi molek. Selawat di tasyahud akhir ialah rukun, selawat di tasyahud awal ialah sunat abad. Ialah sunat abad. Dan keenam daripada 8 perkara daripada sunat abad. Yang keenamnya selawat atasnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu bila pula? Kemudian daripada kunung, yakni kemudian daripada baca kunung. Kunung kita maklum tu lah, Allahumma hdini fi man hadait, tu, wa afini fi man afai, hingga akhir. Wa astaghfiruka wa atubu ilai, tu astaghfiruka wa atubu ilai, sampai situ tu panggil kunung, doa. Lepas daripada tu kita selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu panggil sunat abad. Hujung tu selawat tu. Lepas daripada baca kunut, selawat tu, diri selawat tu ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun dia kategori sunat abad. Tu sunat abad. Tiba-tiba tak selawat, kunut saja, doa kunut saja, tak selawat. Nanti sunat kita jabar, sunat kita tepek dengan sujud sahwi. Tu yang keberapa? Yang keenam, selawat ke atas Nabi, kemudian daripada baca kunut. Dan ketujuhnya, selawat atas selawat atas ali, yakni keluarga Nabi. Selawat ke atas ali, yakni ke atas keluarga Nabi. Bila? Kemudian daripada tasyahud akhir. Hak tasyahud akhir tu, hak rukun di tasyahud akhir, baca tasyahud dan selawat. Tiba-tiba orang tu tak selawat selaginya kepada keluarga Nabi. Sembahyang dia tadi tu maknanya sah dulu. Kerana selawat ke atas doa kesejahteraan, maknanya rahmat kepada keluarga Nabi. Hak ni kategori sunat abad di tasyahud akhir. Sunat abad. Tiba-tiba orang tu tak buat, tak baca, sah dulu. Tapi sunat abad, sunat sujud sahwi. Gitu. Sunat sujud sahwi. Kerana tinggal dia, sama ada terlupa sengaja ataupun syak, tak kira. Sunat sujud sahwi. Tu selawat ke atas keluarga Nabi, minta rahmat pada Allah ke atas keluarga Nabi. Hak setelah mana kita baca tasyahud akhir. Dan kedelapan yang terakhir, dan kedelapannya selawat atas ke atas keluarga. Hak ni pula kemudian daripada kunutnya, yakni kemudian daripada membaca kunutnya, kunut bagi seseorang. Selawat ke atas keluarga Nabi di kunut tu juga masuk dalam jumlah sunat abad. Baca kunut sunat abad, berdiri di kunut sunat abad, selawat ke atas Nabi sunat abad di kunut, dan juga selawat ke atas keluarga Nabi sunat abad. Belaka di maknanya kunut tu ialah jumlah daripada sunat abad. Hak kita baca dah tu, hak kita doa amal sokmo dah tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita pun Allahu akbar, turun ke bawah. Ayo dah tu, masuk dah tu. Wa ala alihi tu, wa ala alihi. Tu 8 daripada sunat abad. Itulah nama sunat abad. Jadi rukun 13, 8 sunat abad. Lain daripada tu
masuk dalam kategori sunat hai'ah. Tak ada dah lah. Itulah semayang. Tak ada dah. Hak nama lain tak ada dah. Tak ada dah. Rukun, sunat. Sunat terbahagi pada dua. Sunat abad, sunat hai'ah. Itu 8 sunat abad. Habis. Maka sekalian itu. Sekalian mana? Sekalian yang 8 daripada sunat abad itulah. Mana kalau ia musalli, ia seseorang yang sembahyang meninggalkan satu-satunya, yakni meninggalkan salah satu daripada 8 tersebut, ataupun tinggal banyak daripada hak 8 tadi, tak kira tinggal salah satu kah, tinggal banyak kah, tak kira, tak cara, maka sunat dijabar akan dia, akan satu-satu hak kita tinggal daripada kelakuan sunat abad tadi. Sunat kita jabar, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Yakni sujud kerana lupa. Kerana apa sujud ni panggil sujud sahwi, sujud kerana lupa? Tadi bukan terlupa, sengaja pun kena juga. Kira golek. Golek gak terlupalah. Goliknya, tapi tak, bukan masalah lupa saja, sengaja pun sunat sujud sahwi. Sujud kerana lupa, nama sujud kerana lupa kira golek. Kira kebiasaannya lupalah, tak buat tu. Tapi sungguh pun begitu, sengaja pun termasuk, syak pun termasuk juga. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi tu berapa kali sujud tu? Nama buat sekali kan? Tukar tu sujud tu 2 sujud. Bila? Pada akhir sembahyang seseorang, tapi dahulu daripada salam, sebelum daripada beri salam. Sebelum daripada beri salam tu hak mana? Hak sudah, hak lepas membaca selawat, yakni membaca selawat hak di tahiyat akhir itulah, dan doa tasyahud, yakni doa tasyahud bagi tasyahud akhir, yakni hak sunat. Masuk dalam kategori sunat ni, doa tasyahud akhir ni. Mana doa tasyahud akhir? Hak manakala kita baca tasyahud, baca selawat dan selawat ke atas keluarga Nabi, hak galik kita buat agak selawat Ibrahimiyah itulah, merangkumi di dalamnya selawat ke atas keluarga sekali. Innaka hamidum majid. Habis itu sunat sekali lagi kita baca doa tasyahud akhir. Mana doa tasyahud akhir? Maknanya doa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu dia panggil doa tasyahud akhir. Sunat kita berdoa lepas daripada tu. Lepas tu kita pun sujud sahwi. Hak doa ni ghalib kita tak buat lah, tapi sunat kita buat. Ghalib gak innaka hamidum majid. Sampai situ sujud sahwi. Kira-kiranya kalau kita tinggal hak sunat abad. Kalau baca doa tasyahud tadi berhabis dulu. Berhabis dulu. Sabit ala dinik tadi. Sampai kat situ baru sujud sahwi 2 kali. Ada duduk antara 2 sujud lah. Tidak kata 2 kali letak kepala, letak sekali lah kira 2 kali. Dah ada duduk antara 2 sujud lah. Allahu akbar sekali, Allahu akbar, Allahu akbar sekali lagi, Allahu akbar, barulah beri salam. Itu tepat sujud sahwi. Habis itu. Itu nama sunat abad. Adapun sunat hai'ah, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Baca takrib pula. Bawa 2 butir dah. Bawa 2 butir lah. Baca takrib hak kita sambung bulan minggu lepas. 2 minggu lepas. Muka surat sebelah. Baris yang ke-11 bilang daripada bawah.
Baris yang ke sebelah, bilang daripada bawah muka surat sebelah, baris pun sebelah. Jangan tikan toto. Nama gitikan toto nama kan. Sebelah-sebelah ni dia kata Shopee, dia kata Shopee. Tu muka surat sebelah, baris yang ke sebelah, bilang daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian jika adalah yang mengada akan dia, yang mengada akan Allah itu tu, yakni siapa? Al-Bari. Ada dahulunya, dahulu daripada yang mengadakan Allah tu Al-Bari itu, ada yang mengadakan dia kan Al-Bari, katakanlah Ar-Rahman. Ni apa ni? Ni kita duk bicara di dalil fikir dengan akal. Dalil nak menunjuk, nak mengkejak, nak menetapkan bahawasanya iktikad kitanya Allah tu sedia. Ada Allah, tidak ada awal atau qidam hak kita belajar dulu. Wajib kita iktikad Allah bersifat dengan sifat qidam. Apa tu qidam? Ada Allah, tidak ada awal. Ada pun ada kita, ada awal. Dengan maknanya dulu tak ada, tu kita. Dulu tak ada, Allah ada. Tak didahului dengan tak ada terlebih dahulu dak. Ada Allah Ta'ala, tu ada Allah. Tu panggil qidam. Ada dia, tak didahului dengan ketiadaan. Ada pun ada kita, didahului dengan ketiadaan. Tu ada kita makhluk. Allah dah. Allah bersifat dengan sifat qidam. Lalu tu, kalaulah gitu. Takdir saja. Nak menetapkan akidah kita tadi, misal kata akal fikirnya, jika kalau Tuhan kita tu tak bersifat dengan qidam, jadi macam mana? Tentu dia baru. Tentulah ada dia, dulu tak ada. Itulah jawapan dia. Dengan makna serupa kita. Dulu tak ada Tuhan ni. Allah tak ada. Lepas tak ada. Baru ada, cuma dia lah awal sekali ada. Misal kata, kalau macam tu macam mana? Dengan maknanya dulu Allah tak ada juga. Tak ada. Adalah Allah Ta'ala. Baik, kalau Allah begitu, tentu ada yang mengadakan dia. Hak bagi timbulkan ada dia tadi, kerana dulu tak ada. Macam kita dulu tak ada, tentu ada yang menimbulkan kita. Langit bumi semua ni dulu tak ada, tentu ada yang menimbulkan dia. Siapa? Allah. Lalu tu kalau Tuhan kita hak nama Allah ni, takdirnya buat misal nak menetapkan Allah tak gitu, takdir saja buat misal. Kalau dia tu serupa dengan kita, dia tu tak bersifat dengan qidam, dia tu baru, dulu tak ada. Tentu ada yang mengada dia. Siapa hak mengada dia? Dulu. Siapa hak mengada dia? Contoh kata buat misal ada hak lain, Al-Bari buat dia. Buat Allah, dulu tak ada. Ada dia ni, Al-Bari buat. Al-Bari pun buat Allah, adalah Allah. Baik, satu. Kemudian bahas pula, Al-Bari ni siapa buat dia? Siapa yang menjadikan Al-Bari? Kalaulah kata tak ada yang menjadikan Al-Bari. Al-Bari ni dialah qadim. Dulu tak ada hak ketiadaan tu, dia tu hak adanya. Hak bersifat dengan qidamnya. Kalau macam tu, Al-Bari lah Tuhan. Kalau macam tu, sah kau nak kata Al-Bari Tuhan? Tak sah, tak boleh. Kerana Al-Bari hanya buat Allah. Makhluk langit bumi ni, kita duduk sembah siapa? Allah. Macam mana dia hanya buat Tuhan satu saja, Allah ni hak buat segala-gala, kita kata dia tu baru, dia tu ada mula, apatah lagi hak Al-Bari ni hanya dia, milik dia, makhluk dia, hanya Allah saja. Tak sah nak kata dia Tuhan. Kalau kata dia Tuhan, pakat sembah dia lah. Tak, sembah Allah. Tak boleh nak kata dia ni bersifat dengan qidam Al-Bari ni. Ada yang menjadi juga. Siapa yang menjadi Al-Bari? Kembali berpusing kepada Allah balik yang buat dia. Ini namanya daurun. Hak telah kita belajar dulu.
Mustahil daurun. Kerana apa? Bila kata daurun, mustahil akal kitanya pada kata tak terima ada dan tiada pada satu-satu Tuhan tu. Berhimpun ada dan tiada pada satu-satu Tuhan. Mana kalau Allah tak ada, siapa yang menjadi Al-Bari ketika ni? Allah kena tak ada. Al-Bari pun buat, Allah pun ada. Ini bukan Allah ni. Nama buat misal kita nak suruh nampak saja ni. Jangan terbayang begitu namanya kerak demo. Ustaz kata ni Allah. Syirik. Iyalah syirik lah kalau kata hak ni. Ni kita nak buat misal ni buat misal. Allah tak ada. Biasa kita tulis. Ni buat dengan tangan lah. Nak buat misal saja. Allah, siapa yang menjadi Allah? Al-Bari. Allah tak ada ketika tu. Jadilah, adalah Allah. Al-Bari ni pula siapa buat? Allah hak buat. Tika ni Al-Bari kena tak ada. Tengok. Di satu masa, di saat yang sama, Al-Bari ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Di saat yang sama, di Allah pun sama, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Akal kita tak boleh nak terima begitu. Itu satu. Itu daurun, akal kita tak boleh nak terima. Satu. Yang kedua, jalan yang kedua pula. Azan nanti habis dah. Azan nanti habis. Kalau tidak jadi payah pula kita nak hurai. Kemudian itu daurun. Hak ni yang kedua ni nama tasalsul. Siapa buat Allah? Al-Bari. Takdir kalau Allah ni tidak bersifat dengan kidam. Ada yang menjadi. Al-Bari buat. Al-Bari ni pula tak sah nak kata qadim, tak sah nak kata dia tu bersifat dengan kidam. Dia baru juga. Siapa buat? Tadi kembali pada Allah buat. Hak ni ada yang lain yang mengadakan dia. Ada yang lain yang mengadakan Allah Al-Bari ni. Siapa buat dia? Ada nama dia Ar-Rahman, contoh dia. Ar-Rahman hak buat Al-Bari. Jadi 3 perikat dah tu. Kemudian ada lagi. Siapa buat Ar-Rahman? Ada lagi Ar-Rahim. Siapa buat Ar-Rahim? Ada lagi Ar-Razzaq. Siapa buat Ar-Razzaq? Al-Basi. Gi dengan tidak ada kesudahan. Nama apa tu? Nama dia tasalsul macam tu. Itu nama tasalsul. Baik-baik pada kita. Jika adalah yang mengadakan dia, kan yang mengadakan Allah, takdirnya Al-Bari kita buat misal. Yang mengadakan Al-Bari tu ada dahulu daripada yang mengadakan Al-Bari tu. Yang mengadakan dia kan Al-Bari. Buat misalnya siapa? Ar-Rahman. Ada hak buat dia. Misal tadi Allah siapa buat? Al-Bari. Al-Bari siapa buat? Ar-Rahman. Ar-Rahman pula siapa buat? Naik pergi ke atas. Demikianlah ada yang dahulu menjadi, yang dahulu mengada, yang dahulu mengada hingga tidak hingga tidak habis sebelah kemari dah. Yakni tak habis sebelah ke belakang. Sebelah ke belakang lah. Siapa buat? Sebab siapa buat? Tu. Hingga tidak ada tidak ada kesudahan, tidak ada kehabisan maknanya. Maka dah begitu. Tidak ada kesudahan hak sebelah undur, hak sebelah ke belakang. Siapa buat? Hak ni buat, naik sebelah ke atas. Maka hak macam ni tentu bohong juga. Palsu macam tu akal kita tak boleh nak terima, batil. Kerana apa? Kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah-tambah itu, yakni tiap-tiap benda hak ke belakang, hak sebelah undur, jika sangat banyak sekalipun tentu kena suk juga. Macam-macam mana pun dia kata. Hak sebelah ke belakang mesti ada kesudahan. Tak boleh tak ada kesudahan, akal kita tak boleh nak terima. Ada pun hak sebelah ke depan, akal kita boleh terima. Hak seperti syurga neraka tu, kita ahli syurga, duduk dalam syurga, hak tu ke depan. Tak mati-mati dah, duk berterusan begitu, tasalsul nama dia. Tapi tasalsul ke depan dia panggil. Tasalsul yang akan datang, akal boleh terima.
Hak ni ke belakang. Akak tak boleh nak terima. Contoh kita, umur berapa? Umur 50. Tahun berapa beranak? Beranak pada tahun 2000 buat contoh. Sebelum daripada tu ada kesudahan tengok. Hak sebelah ke belakang mesti kena ada kesudahan. Hak tahun 1990 tak ada kerana dia ada 2000 tahun 2000. Sebelum daripada tu tak ada. Tu tengok ada kesudahan sebelah ke belakang. Mesti kena ada kesudahan sebelah belakang. Akak tak boleh nak terima tidak ada kesudahan pada sebelah belakang. Pada sebelah belakang akak kita tak boleh nak terima. Itu dia panggil bohong. Kerana tiap-tiap yang tak bertambah hak sebelah belakang ni, jika banyak sekalipun, tentu kena ada kena ada kehabisan juga. Maka nak bertambah-tambah hala terlebih tua itu, maka nak bertambah-tambah ke arah ke sebelah tua dengan maknanya ke sebelah belakang. Tua dengan makna belakang tu kehendak dia. Maka nak bertambah-tambah hak ke sebelah belakang ni mustahil. Tak boleh nak terima akak kita bertambah sebelah akak kerana sebelah belakang. Kerana apa? Kerana bila sebelah belakang dia kena ada kesudahan. Tengok kita lah. Kita daripada mana zahirnya? Daripada ayah. Ayah daripada mana zahirnya? Tuk daripada mana? Cek naik. Asal selidik. Kehabisannya tamat di Nabi Adam. Nabi Adam daripada mana? Tanah. Tanah daripada mana? Allah. Masuk situ. Habis. Itu ke belakang mesti ada habis. Tiba-tiba ni buat misal Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan kidam. Ada yang mengada dia. Naik. Siapa mengada? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa buat? Ar-Rahim. Ar-Rahim siapa buat? Dakwa. Tidak ada kehabisan. Akak kita tak boleh nak terima ke sebelah belakang. Hak sebelah maknanya kalau nisbah kita sebelah ayuh tuk ni tak ada kehabisan, akak kita tak boleh nak terima. Mustahil. Maka yang semacam inilah hak semacam mana? Semacam kata ada yang mengada, ada yang mengada lagi ada yang mengada ni. Inilah dinamakan dia tasalsul. Inilah panggil tasalsul. Maka tentu bohong akal kita tak boleh nak terima jika sebelah umbi dan sebelah tua. Tasalsul sebelah ke belakang ni dengan tidak ada kesudahan, akal kita tak boleh nak terima hak ni. Akal kita tak boleh nak terima. Akhir sekali, maka apabila kamu nyata kata mustahil, ada sesuatu dengan sendiri, tak ada pencipta. Ada benda ni, dulu tak ada, tiba-tiba ada, tak ada pencipta. Akal tak boleh nak terima. Dan juga mustahil daud, maknanya dulu tak ada. Ada yang menjadi. Yang menjadi siapa? Al-Bari. Al-Bari siapa buat? Kembali pada Allah. Daud. Nyata mustahil. Kita telah belajar dah tadi. Bulan lepas. Dan tasalsul itu mustahil tasalsul. Mustahil ada sesuatu dengan sendiri. Mustahil daurun. Mustahil tasalsul. Maka tetaplah mustahil nak kata ada Tuhan dengan salah satu daripada tiga jalan tadi. Sama ada Tuhan tu dengan tidak ada siapa yang menjadi kerana dulu dia tak ada, ataupun ada dengan jalan dur, ada dengan jalan tasasul. Hak ni mustahil. Kalau begitu tetaplah maknanya tetaplah, kejaplah keimanan kita bahawasanya sedianya Allah Ta'ala dan bukan baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kejaklah dengan dalil hak kita fikir, hak diajar oleh ulama tadi, yakinlah kita bahawasanya Allah bersifat dengan sifat kidam dengan dalil akal. Adapun dalil Quran kita telah bahas dah hari tu, huwal awwal. Allah Ta'ala telah menyata siap-siap dah dalam Al-Quran. Hak tu dalil Quran. Cuma nak kuat lagi. Kalu-kalu kira guna akal. Maka akal kita fikir dengan jalan tadi, kuatlah maknanya menyatakan i'tiqad kita tadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam, ada dia, tidak ada permulaan. Itu sifat kidam. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.